Sekejap kita tunggu jap. Kenapa tak boleh record? Okay, finally. Okay, kita mula Okay, dengar semula. Jessie berada di dalam kereta untuk melawat datuk dan neneknya. Dia dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Melaka dengan kereta. Bapanya sedang memandu kereta. Jessie bertanya, "Berapa lamakah masa yang diambil untuk kita tiba, ayah? Bolehkah kita bergerak dengan lebih cepat?" Ayah menjawab, "Kira-kira 2 jam. Tidak boleh. Kita perlu mematuhi had laju." Kereta bergerak lebih cepat daripada bas. Mengapakah kereta bergerak lebih cepat daripada bas? Ia adalah disebabkan oleh kelajuan. Kelajuan adalah ukuran berapa cepat suatu objek bergerak antara dua tempat. Kelajuan adalah kadar di mana objek meliputi jarak. Setiap objek yang bergerak mempunyai kelajuan. Objek pegun tidak mempunyai kelajuan. Kelajuan juga ditaktifkan sebagai jarak yang dilalui atau perjalanan per unit masa. Suatu objek bergerak lebih cepat apabila ia mengambil masa yang lebih singkat bagi perjalanan jarak yang ditetapkan. Satu objek bergerak lebih cepat apabila bergerak dalam jarak yang lebih panjang dalam masa yang tetap. Dalam masa 2 jam, kereta bergerak dalam jarak yang lebih panjang berbanding bas dan lori. Oleh itu, kereta adalah yang paling cepat. Grammarly. Baik. Okay. Faham tak sikit-sikit pun tak apa. Faham tak? Okay, yang sikit faham. Okay, dalam video tadi, dia nak bagi tahu awak macam ni tau. Dia nak bagi tahu awak yang, kejap saya share screen. Okay, dia nak bagi tahu awak yang semua benda yang bergerak ada kelajuan. Faham tak? Apa benda yang bergerak, tak kisahlah dia bergerak perlahan ke, dia bergerak laju ke, asalkan dia bergerak, dia mesti akan ada kelajuan. Okey? Walaupun siput yang awak nampak jalan perlahan tu, tahu tak siput? Siput tu yang awak nampak, yang awak selalu kacau dia, sekali kepala dia masuk dalam badan, dalam cengkerang tu kan? Walaupun dia bergerak perlahan, dia tetap ada kelajuan. Okay, kipas yang bergerak kat rumah kita ni pun ada kelajuan. Asalkan benda tu bergerak, dia ada kelajuan. Sekejap Yang kenapa tak mula lagi? Dah 8.50. Dah bagi tahu. Okey. Okay, asalkan benda tu bergerak, dia ada kelajuan. Perlahan ke, laju sangat ke, dia ada kelajuan. Baik, kelajuan ni pula, dia ditentukan melalui masa. Okay, contoh awak ni naik basikal. Saya bagi awak satu contoh. Ni awak ni, kawan ni awak. Okay, ni awak lah. Awak ni saya tulis A. Ni kawan awak B. Awak nak pergi sekolah. Ni sekolah kita, SK Kuang. SKK. Katalah jarak dari tempat awak ni ke SK Kuang ni, katalah 1 kilometer. Okay? Awak pun naik basikal dengan kawan awak. Basikal tu dia sama. Dua-dua naik basikal. Tapi disebabkan awak ni laju, awak kayuh dengan laju, jadi awak sampai sekolah dulu berbanding dengan kawan awak. Kawan awak dia sampai juga, tapi dia tak berapa laju. Faham tak? Faham tak? Jadi laju ke, perlahan ke, asalkan benda tu bergerak, kita sebut dia sebagai kelajuan. Dia sampai cepat ke, dia sampai lambat ke, asalkan benda tu bergerak, dia dikatakan ada kelajuan. Jadi kalau awak tengok muka surat 117, nampak tak ada perempuan ni? Dia kata apa? Oh, saya faham.
Kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat. Nampak tak tadi saya bagi contoh kawan awak naik basikal. Kawan awak dengan awak naik basikal. Awak sampai cepat, kawan awak sampai lambat. Walaupun lambat, dia tetap ada kelajuan. Jadi kelajuan ini, siapa belum offkan mic ni? Qayyim tolong offkan mic. Jadi kelajuan ni maksud dia adalah ukuran. Tengok buku teks awak muka surat 117. Awak gariskan perkataan ni. Ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu maksud kelajuan. Okey. Kalau dalam soalan dia tanya apa maksud kelajuan, kelajuan adalah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nampak cikgu lukis kat depan ni, kat skrin. Dia mesti dari satu tempat ke satu tempat. Dia cepat ke, dia lambat ke, kita tetap sebut dia sebagai kelajuan. Faham? Jelas? Faham, jelas. Itu maksud kelajuan. Jelas Cepat ke lambat ke, sebab tu saya bagi contoh siput. Siput ni dia perlahan dia bergerak dia. Tapi dia tetap ada kelajuan. Okey, itu maksud kelajuan. Okey, sekarang awak tengok muka surat 119. Unit kelajuan. Macam saya cakap tadi. Kelajuan ni dia ada banyak unit. Okey, dia banyak unit yang awak kena tahu. Tapi unit-unit tersebut mesti sesuai dengan situasi. Okey, saya bagi awak satu contoh, satu video lagi. Satu video lagi tentang unit kelajuan. Okey, saya bagi satu contoh video lagi. Sekejap, tolong bersedia. Unit kelajuan. Okey. Okey, ready Okey, cuba tengok yang ni. Kebanyakan Okey, tengok video ni Kebanyakan orang pergi ke pasar untuk membeli keperluan harian. Orang ramai menggunakan jenis pengangkutan yang berbeza untuk ke pasar. Sesetengah berjalan kaki, ada yang menunggang basikal dan ada juga yang menaiki kereta kuda dari kampung yang sama. Mereka tiba di pasar pada masa yang berbeza walaupun mereka melalui jarak yang sama. Ini adalah kerana jumlah masa yang diambil adalah berbeza. Kelajuan adalah pengukuran jarak dan masa untuk suatu objek yang bergerak. Kelajuan adalah kombinasi kedua-dua jarak. Unit kelajuan boleh ditulis sebagai sentimeter per saat. Seekor siput bergerak 1.3 cm dalam 1 saat. Oleh itu, unit bagi kelajuan siput tersebut adalah sentimeter per saat. Unit kelajuan juga boleh ditulis sebagai meter per saat. Seorang penunggang basikal boleh bergerak sejauh 10 meter dalam 1 saat. Oleh itu, unit kelajuan bagi seorang penunggang basikal adalah meter per saat. Unit kelajuan juga boleh ditulis sebagai kilometer per jam. Sebuah kereta kuda boleh bergerak sejauh 10 kilometer dalam masa 1 jam. Oleh itu, unit kelajuan bagi sebuah kereta kuda adalah kilometer per jam. Okey. Nampak tak? Kan? Ada 3 unit yang berbeza kan dekat situ kan? Siput. Tengok macam mana siput jalan. Takkanlah siput kita nak letak dia kilometer per jam kot. Sesuai tak letak siput kilometer per jam? Tak sesuai. Okey, kalau soalan tanya, katalah soalan tanya, mengapakah unit bagi siput bergerak tidak sesuai untuk diletakkan kilometer per jam?
Kenapa? Awak boleh jawab kerana siput bergerak perlahan. Okey. Okey, tengok dalam buku teks awak muka surat 119. Okey, awak tengok ni. Siput ni. Dia bergerak perlahan. Jadi kita gunakan unit dia sentimeter per saat. Sebab sentimeter tu kecil. Okey? Okey, tupai. Dia bergerak laju sikit daripada siput. Jadi kita gunakan unit dia meter per saat. Okey, macam awak lah. Awak lari 100 meter. Kita nak tahu kelajuan awak lari 100 meter. Takkanlah saya nak guna kilometer per jam. Awak lari sampai sejam ke 100 meter tu? Tak kan? Jadi kita tak bolehlah guna unit macam tu. Jadi kita kena guna unit yang sesuai. Faham tak? Okey, untuk kereta pula, untuk kuda pula, sebab dia terlalu laju, okey, macam kereta, jadi kita guna unit dia kilometer per jam. Faham? Jadi semua ni adalah unit bagi kelajuan. Tapi bergantung pada kesesuaian. Bukan semua awak boleh pakai sentimeter per saat. Bukan semua awak boleh pakai meter per saat. Bukan semua awak boleh pakai kilometer per jam. Jelas? Faham? Faham, jelas. Faham. Okey. Bagus. Okey, cuba tengok muka surat 120. Dia bagi contoh haiwan lain pula. Dia bagi contoh kura-kura. Kura-kura kan dia jalan perlahan macam siput kan. Jadi unit yang sesuai adalah sentimeter per saat. Okey. Ni yang lari tadi. Macam awak lari hari sukan sekolah. Kita nak tahu kelajuan awak lari. Okey, kita guna meter per saat. Unit dia. Okey, yang ni pula kereta Formula 1 sebab dia terlalu laju. Okey, jadi kita guna unit kilometer per jam. Kat mana awak selalu jumpa unit ni? Kat kereta. Dekat kereta kat bahagian mana tu? Tempat bawa kereta tu yang Steering. Dekat steering tu kan? Benda tu kita panggil apa? Meter laju. Kita panggil apa benda tu? Cepat. Yang dekat dalam kereta, dekat steering. Kawan awak kata, apa nama benda tu? Apa nama benda tu? kelajuan kereta. Speed meter. Alat tu nama apa? Alat tu. Meter minyak. Meter minyak lah. Kelajuan. Apa Alif Mukmin ni? Saya rasa macam suara Alif. Apa? Speedometer. Speedometer. Dia adalah speedometer. Speedometer. Kenapa speedo? Sebab speed ni dalam bahasa Inggeris maksud dia kelajuan. Jadi benda tu nama dia speedometer. Siapa yang duduk dalam kereta ni? Siapa nama murid ni yang perempuan ni? Tu. Anis dalam kereta, siapa yang bawa kereta ni? Mak Kaya. Mak, depan mak awak tu, kat steering tu, nama dia speedometer. Speedometer ni lah nak tentukan kita bawa kereta, berapa kelajuan kereta yang kita bawa. Basikal ada tak speedometer? Tak ada. Tapi kita boleh kira. Tak ada. Okey, tapi kalaulah awak bawa basikal, awak nak tahu berapa kelajuan awak. Kita boleh kira. Ada unit dia. Yang tu kita masuk minggu depan. Cara mengira kelajuan. Saya tak nak masuk lagi hari ni, nanti opening. Cukuplah awak tahu maksud kelajuan. Lepas tu awak tahu unit-unit kelajuan. Dan juga awak tahu alat yang digunakan untuk mengira kelajuan. Okey? Faham? Okey. Saya nak sentuh tentang satu video tadi. Dia sebut tentang pegun. Awak ada dengar tak? Pegun. Ada. Pegun ni apa? Ada. Tak boleh gerak. Berhenti. Kan tak boleh gerak. Benda yang tidak. Dia duduk diam. Dia duduk
diam-diam, dia tidak bergerak. Okey, objek yang pegun ini dia tidak mempunyai kelajuan. Okey, dia tiada kelajuan. Dia tiada kelajuan. Maksudnya tiada kelajuan tu berapa? Kosong lah. Tak kisahlah unit apa pun. 0 meter per saat ke, 0 sentimeter per saat ke, 0 kilometer per jam ke, asalkan dia kosong lah sebab dia tiada kelajuan. Okey, objek yang pegun. Pegun itu adalah objek yang tidak bergerak. Faham tak? Faham? Jelas? Faham? Jelas. Okay, sebelum saya nak bagi awak suruh awak buat latihan. Ada soalan tak tentang kelajuan? Tak. Ada. So hari ni awak dah tahu 3 benda tau. Okey. Mana pergi saya punya nota ni? Okey, awak dah tahu 3 benda hari ni. Pertama, awak tahu maksud dia. Okey, apa maksud kelajuan tadi? Ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Yes, objek tersebut mesti bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nampak tak? Dia mesti bergerak cepat ke lambat ke, dia tetap ada kelajuan. Dia mesti dari satu tempat ke satu tempat. Sebab nak kira kelajuan, kita kena tahu jarak. Dan juga kita kena tahu masa. Yang ni saya akan ajar awak minggu hadapan apa hubungan kelajuan jarak dengan masa. Sebab tu saya kata kalau basikal awak tak ada speedometer, awak boleh tahu awak punya berapa laju awak bawa basikal awak tu. Dengan syarat awak tahu jarak awak tu, awak nak dari mana ke dari satu tempat ke satu tempat, berapa jarak awak catat masa. Berapa lama masa yang awak ambil dari satu tempat ke satu tempat. Lepas tu awak kira lah, awak boleh tahu kelajuan basikal awak berapa. Nampak tak? Okay, dia boleh kira secara manual. Tapi kalau dalam kereta, kita dah ada speedometer, kita tak payahlah kira dah. Kalau orang tanya kau, lajunya kau sampai, berapa laju kau bawa kereta kau ni? Awak baca je lah kat speedometer tu. Tak payahlah nak pergi ambil kalkulator kira. Okay, faham? Okay, yang kedua, awak dah tahu unit. Tadi awak tahu maksud kelajuan, sekarang awak tahu unit pula. Ada 3 unit yang awak dah belajar hari ni. Awak belajar unit sentimeter per saat, meter per saat dan juga kilometer per jam. 3 unit ini dia bergantung kepada situasi. Ada situasi yang kita boleh guna kilometer per jam. Ada situasi yang kita boleh guna meter per saat. Ada situasi yang kita boleh guna sentimeter per saat. Bukan semua awak boleh guna unit yang sama. Tak boleh. Dia ada situasi dia. Okey? Okey. Dan yang ketiga, awak dah tahu tentang alat. Saya ulang sekali lagi. Apa nama benda alat tu tadi? Speedometer. Speedometer. Okey. Banyak meter yang awak dah jumpa ni. Termometer, speedometer. Jangan tertukar pula. Kalkulator pun ada yang tak kenal ni. Kalkulator tu apa? Kira-kira. Kira tu. Saya cakap sebab dalam periksa dia selalu tanya, apakah alat yang digunakan untuk mengira kelajuan? Jadi awak kena pilih speedometer. Jangan pilih kalkulator pula. Ada yang tak tahu dia pilih termometer. Termometer tu apa? Ukur suhu. Cek suhu air. Nak cek suhu. Suhu air ke suhu badan ke. Itu namanya termometer. Okey, banyak meter yang awak akan jumpa. Jangan salah sudah. Kelajuan, awak ingat perkataan speed. Speed tu adalah kelajuan. Lepas tu awak ingat speedometer. Okey, so 3 benda je awak belajar hari ni. Okey, sebagai latihan, cikgu nak awak tengok buku modul apa ni? Mesra Digital, cuba buka.
Cuba buka muka surat 61. Okey, saya nak awak buat semua. Saya nak awak buat semua soalan di muka surat 61 tu. Okey, itu yang pertama. Tanda dulu. Okey, buat muka surat 61 semua. Buat terus. Kejap lagi saya terus nak bincang jawapan. Saya tak mau tunggu dah. Kalau saya suruh awak buat, minggu depan baru bincang, awak memang tak buat. Jadi kita ada masa 2 jam ni, kita terus buat, kita terus bincang. Okey, tanda muka surat 61. Okey, lepas tu tengok muka surat 67. Tengok muka surat 67. Okey, saya nak awak buat soalan 1, 2, 3. Tu je. Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Tanda dulu. Sekejap lagi baru buat. Saya akan bagi masa kat awak 30 minit untuk awak siapkan. Okey. Itu lepas tu awak nampak tak? Buku teks awak muka surat 119. Awak nampak tak muka surat 119 yang ada soalan kebat bawah tu? Nampak. Buku teks bang. Buku teks muka surat 119. Yang kebat tu. Yang kebat tu yang dia tanya, mengapakah unit kelajuan kilometer per jam tidak sesuai digunakan untuk mengukur kelajuan bagi seorang murid yang sedang berjalan kaki? Okey, soalan ni saya nak awak jawab dalam buku nota. Buku nota saya dah bagi dah sebelum cuti. Saya dah tanda semua dah. Salin soalan, jawab bawah dia. Boleh? Okey. Jadi markah awak hari ni 10 markah. Ini 1 markah. Ini 3 markah. 1 tambah 3, 4 markah. Ini ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soalan D ni 2 markah. Dia tanya adakah dan dia minta inference. Jadi ada 2 markah di situ. Jadi soalan hari ini membawa 10 markah. Jelas? Jelas? Baik. Jelas. Okey, tutup mic awak. Sekarang jam saya menunjukkan 9.15. Saya bagi masa awak buat 30 minit. Saya nak awak siapkan dalam masa 30 minit. 30 minit. Pukul 9.45. Pukul 9.45 sekejap lagi. Siapa yang belum matikan mic ni, matikan dulu. Sekejap lagi tak faham apa saya cakap. Pukul 9.45, awak join balik Google Meet saya. Guna link yang sama. Awak tekan je perkataan rejoin. Okay? Tapi siapa data dia banyak, dia nak stay dalam ni, dia stay je lah. Saya ada je dalam Google Meet ni, saya tak left. Boleh? Boleh. Kalau dia nak left, boleh left. Sekejap lagi dia masuk balik. Tapi mesti pukul 9.45. Siapa yang tak masuk pukul 9.45 nanti, dia tak dapat isi Google Form. Google Form saya akan bagi 9.45 nanti. Boleh? Saya tak nak bagi kehadiran sekarang. Kalau saya bagi kehadiran sekarang, awak tak join pukul 9.45 nanti. Okey? Faham Okey, jadi saya bagi masa awak 30 minit untuk awak siapkan latihan saya. Pukul 9.45, saya nak awak masuk semula. Dapat? Jelas? Dapat. Okey, siapkan dalam masa 30 minit. Kita jumpa semula 9.45 pagi. Jap lagi. Okey. Nak live pun boleh, sekejap join balik. Kalau rasa dia guna wifi, data dia banyak, duduk je lah dalam ni. Saya ada je. Okey, see you in 30 minutes. 9.45 kita jumpa semula. Okey.